Okey, bila sebut tentang emosi, sebenarnya ia sangat-sangat personal dan peribadi dan hanya individu itu sendiri sahaja yang tahu betapa dalamnya, betapa banyaknya beban emosi yang dia tanggung, ya, dan Tuhan juga lebih tahu. Okey, sebenarnya selain kita, Tuhan aja yang tahu, dan orang lain semua tak dapat bayang dan tak boleh anggar dan tak boleh teka betapa banyaknya beban yang kita tanggung ni. Hanya kita saja yang tahu sebab emosi dalam diri kita. Okey. Namun kesan-kesan yang kita tunjukkan tanpa sedar bila kita terbeban emosi ini, itu boleh diterjemahkan dalam pelbagai bentuk. So daripada situ orang akan boleh sense kalau orang yang empathy kan, dia boleh rasa oh kita sebenarnya dalam keadaan yang tak okey. Okey, jadi sebenarnya untuk kesan jangka masa pendek bila kita penat emosi ni, sebenarnya ia akan buatkan kita mudah berfikiran tak baik, berprasangka buruk, negatif dan sebagainya. Bila kita sangat penat, maknanya kita tak mampu nak berfikir dengan lebih baik dan positif. Apa yang kita rancang mungkin akan terganggu. Kita baru je plan nak masak, tapi bila kita tengok oh pampers bersepar contoh kan, ataupun anak tak pergi kelas online lagi kan, so plan yang tadi dah elok, plan elok-elok tu tak jadi, dia jadi terus meletus emosi, marah. Maknanya secara jangka masa pendek, kesannya ialah apa yang kita dah plan elok-elok tu dia boleh jadi kacau. Dan juga bermaksud tindakan kita bila penat emosi penuh kan, memang dia meletus tu melalui tindakan. Jadi tindakan tu ialah tips of iceberg. Dekat atas tu bila tingkah laku tak okey, maknanya kat bawah tu emosi pemikiran dia tak stabil. Jadi tindakannya boleh jadi marah, menghukum, mungkin berprasangka, menuduh dan sebagainya. Okey, dan of course bila penat emosi kita pun rasa penat secara fizikal. Kadang tak tahu sebab apa, just emosi, mood tak okey, so physically kita pun jadi down kan, jadi tak boleh nak function, tak boleh nak buat kerja rumah dan sebagainya, just tak ada mood aja. Maknanya emosi akan beri kesan kepada fizikal, fisiologi secara tidak langsung. Okey, apa kesan kalau emosi beban kita ni berpanjangan dan tidak diatur atau dibantu, dicegah supaya lebih baik, supaya tidak berlarutan menjadi lebih tak baik. Okay, kesannya ialah dari segi perhubungan, perhubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita, orang yang kita sayang kan, pasangan kita, anak-anak kita dan mungkin rakan kerja kita. So hubungan tu boleh jadi semakin renggang, semakin panas dan sebagainya. Dan sebenarnya kita kerugian, mungkin kita kerugian masa. Okey, sebab dalam timeline masa yang kita lalui setiap hari tu, bila kita beban emosi, sebenarnya kita telah mencipta momen yang tidak baik, tidak indah, dan ia akan mengganggu gugat proses dalam kita mengecapi hari-hari kita, dan juga untuk kita capai impian dalam hidup kita, sama ada impian di dunia dan juga impian di kehidupan selepasnya. Jadi sebenarnya hidup ni sangat pendek kalau kita nak fokus dan bercakap terlalu banyak dan fokus menghayati sangat emosi-emosi yang tidak enak ni, sebenarnya kita banyak makan diri, kan, kita banyak rugi masa dan rugi menikmati kehidupan. Jadi insya-Allah pada akan datang ni saya akan buat webinar bertajuk penat emosi, yang mana ia khusus untuk pengurusan emosi ibu bapa, dan boleh jadi sesiapa sahaja yang ingin mempelajari tentang topik emosi dan juga pengurusan emosi, yang mana saya akan kongsikan 5 strategi solusi dalam bentuk elemen atau komponen yang holistik, dan di dalam terdapat aktiviti yang boleh kita lakukan untuk kita mengurangkan atau reduce penat emosi secara strategik. Dan part yang kedua, kita akan terus praktis 5 teknik, 5 teknik yang insya-Allah cepat, tepat dan efektif supaya kita boleh terus reducekan atau kurangkan beban emosi kita secara berkesan, dan tool itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Ia percuma kita terlepas pandang. Okay, dan sebenarnya kalau kita amalkan secara konsisten, insya-Allah kita punya emosi akan boleh jadi stabil. Okey, sampai di sini sahaja perkongsian saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum dan salam sejahtera.